kebelakangan ini banyak isu-isu yang telah dibangkitkan oleh mereka-mereka yang langsung tidak ada moral fikiran. Yang pertama sekali isunya bila kita membawa kes darurat ke mahkamah dianggap sebagai kita derhaka kepada raja. Tetapi itu sudah pun ada termaktub dalam peraturan perlembagaan 150 dalam kurungan 3 yang jelas mengatakan bahawa persidangan parlimen itu wajib dipanggil dan dibincangkan sebelum darurat itu diisytiharkan. Dan apa yang nak tegaskan hari ini ialah ada sekumpulan peguam-peguam yang cuba mencabar keputusan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda di-Pertuan Agong dalam isu pengampunan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan ini yang dianggap sebagai penderhaka yang sebenar. Bukan saja pengkhianat kepada perlembagaan, tetapi mereka juga adalah derhaka kepada Kebawah Duli Tuanku yang di-Pertuan Agong. Kerana inilah isu dalam hak Kebawah Duli Tuanku atas proses yang dijalankan. Panel pengampunan telah dilalui dan yang amat yang berhormat Perdana Menteri masa itu Tun Mahathir Mohamad telah pun memohon kepada Beliau Tuanku untuk memberikan pengampunan kepada Seri Anwar Ibrahim yang semua orang tahu itu adalah fitnah dan itu tidak jadi masalah kerana pengampunan telah diberikan. Tetapi ada pula manusia yang bergelar peguam ini dan saya pun terkejut hakim mengatakan ada prima facie. Tetapi yang jelas ialah mereka inilah yang sebenarnya ialah derhaka kepada raja. Mereka ini wajib dihukum kerana mereka telah mempertikaikan keputusan Kebawah Duli Tuanku yang di-Pertuan Agong yang termaktub dalam perlembagaan yang kita dokong selama ini. Inilah yang berlaku dalam keadaan kerajaan yang bobrok, yang langsung tidak memikirkan undang-undang perlembagaan sebagai asas panduan mereka, tetapi menggunakan nafsu syaitan mereka untuk menekan dan untuk menindas mereka-mereka yang menjadi penghalang kepada kuasa yang mereka ada. Saya nak nasihatkan rakyat tidak buta dan tidak pekak. InsyaAllah rakyat akan menghukum mereka-mereka yang dianggap sebagai pengkhianat dan derhaka ini yang sebenar-benarnya. Dan inilah yang saya nak garis padukan kepada umum semuanya, memahami bahawa kita terikat dan kita pegang pada perlembagaan dan kita pegang pada undang-undang dan kita ada itu perlembagaan raja yang kita selama ini yang kita dokong. Dan kita nak maklumkan bahawa tidak ada sesiapa pun above the law. Perlembagaan tetap berada di atas untuk kita pandu arahkan dan jangan sesiapa yang cuba derhaka atau khianat kepada perlembagaan. Tidak ada sesiapa pun yang kebal dalam perlembagaan dan undang-undang. Sekian, terima kasih. Ada yang kata kalau permohonan ke Agong tu kata dia hantu tu kan? Ada orang anggap Datuk Seri menghadap ni pasal darurat mahkamah ke Muhyiddin. Ya, itu tidak derhaka. Itu ada mempertikaikan tentang keputusannya Perdana Menteri menasihati Kebawah Duli Tuanku atas proses darurat itu sendiri yang termaktub dalam peraturan perlembagaan 150 terutama sekali dalam kurungan 3. Janganlah ambil 15004 atau 5. Ambil 1, 2, 3 dulu. Baru nak proses 4 dan 5 sebelum kita pergi ke 8 yang belum lagi dicabar. Dan inilah yang berlaku dalam proses sebelum darurat itu dilaksanakan. Dan kita tidak boleh mengenang sepi proses ini. Sebab proses ini telah pun didokong dan telah pun dipersetujui di parlimen. Dan ini adalah atur cara yang dibenarkan oleh undang-undang, yang dibenarkan oleh perlembagaan untuk dipertikaikan keputusan Perdana Menteri mengisytiharkan darurat itu adalah salah dan tidak mengikut prosedur. Mengapa harus parlimen digantung sedangkan pentadbiran dalam administration bergerak seperti biasa, mahkamah berjalan seperti biasa, polis berjalan seperti biasa. Kalau darurat, tentera yang memberikan peranan. Dan ini juga menjadi persoalan bahawa apakah darurat ini berunsur kepada darurat politik. Dan ya, saya mengaku bahawa ke arah itu memang itu adalah darurat politik dan bukan darurat kesihatan. Kalau kesihatan 6,000 orang kena, 5,000 sihat, 4,000 kena, 5,000 sihat. Ini proses perubatan itu sudah nak nampakkan berjaya. Dalam 33 juta kita hanya ada 700 lebih yang meninggal. Itu pun mereka yang kronik. Yang kronik ini penyakit macam-macam jenis yang kalau dia normal pun dia akan berdepan dengan maut. Ini juga persoalan yang harus kita sedar
bahawa kita sekarang ini berpandu kepada penambah perubatan. Buatlah perubatan. Ini bukan buat perubatan, ini nak daruratkan, kemudian nak MCO habis guyup semua. Saya percaya pada satu, disiplin, ikut SOP, selesai masalah. Itu penting. Dan ikut SOP, ikut nasihat kesihatan, disiplin, habis. Yang kita duk menggelupur tak tahu arah tu pasal apa? Pasal kita tahu bahawa kalau kita benarkan ianya berlalu seperti sedia kala, kerajaan ini sudah barang tentu hayat mereka sudah habis. Itu sebenarnya. Okey. Wabi nak tahu pasal vaksin lah. Apa Malaysia kan, dia dah dapat vaksin kan? Apa dia? Pasal vaksin. Vaksin ni. Dia masalah vaksin ni, masalah perubatan ini kita tengok dalam perlembagaan. Tak usah kata jauh lah perlembagaan. Kalau kita tengok pendidikan pun sudahlah. Gagal pendidikan, tak ikut perlembagaan. Tengok artikel 12 kata apa dalam perlembagaan. Pendidikan tu ialah salah satu tanggungjawab pihak kerajaan menyediakan keperluan-keperluan asas kepada pelajar-pelajar. Ada dia bagi laptop, ada dia bagi telefon untuk jadikan aset, gunakan TV 1, TV 2, TV 3 untuk pendidikan sepanjang masa, darjah 1, darjah 2, darjah 3. Semua orang boleh akses kepada TV. Dan mak ayah boleh pergi ke sekolah, ambil buku-buku dan sebagainya untuk dibelajar di rumah. Untuk proses pendidikan tu semua sekali akan dapat merasai pendidikan secara total. Bukan 85% mereka yang tak ada akses internet yang gagal untuk mengikuti pendidikan. Hanya sekitar 15% saja yang dapat daripada akses online yang dibuat pada hari ini. Mana kerajaan ini tidak peka dan tidak ada struktur, tidak ada kerangka, tidak ada polisi untuk membantu, walaupun perlembagaan mewajibkan. Perlembagaan mewajibkan dalam pelajaran. Dan inilah salah satu daripada ruang lingkup yang saya nampak Kerajaan Perikatan Nasional gagal, malah gagal tidak memberikan jaminan kepada rakyat dalam kehidupan keselesaan. Kita tengok hari ini 68% mengikut reading yang dibuat kepada negara Malaysia dalam pelabur luar, yang kita hanya mengutip 2.6 bilion. Selama ni kita kutip berpuluh-puluh bilion. Kali ini kita kutip 26 bilion. Kenapa? Gagalnya Menteri MITI, gagalnya kerajaan ini yang sibuk untuk menguatkan kuasa mereka, tetapi rakyat itu tidak dipedulikan langsung. Inilah kerajaan yang kita berdepan pada hari ini. Okey. Banyak ni. Kita pada event hari ini, hari ini saya nak maklumkan Jawatankuasa Penyelaras DUN Selat Kelang, kami mendapati banyak komplain, keluh kesah penduduk-penduduk di Selat Kelang ke atas COVID-19 ini dalam PKP yang begitu ketat, mereka-mereka yang tidak boleh bekerja, mereka-mereka yang tidak ada sumber, dan mereka memohon bantuan. Kita pergi, tiap-tiap hari kita pergi rumah ke rumah, kita pergi ikut selection based on the report yang kita dapat. Tetapi bila kita tengok tidak menyeluruh, jadi kita buatlah pemberian makanan malam ini untuk mereka sekurang-kurang merasai makanan nasi biryani ayam ini yang kita sediakan. Hari ini 500 pack. Sebelum ni kita buat 100 pack. Sebelum tu kita buat 100 pack. Dan kita dalam minggu ni kita buat 3 kali, dan kita dapati bahawa sambutannya cukup luar biasa, menunjukkan rakyat betul-betul sengsara dan merana. Dan kita akan teruskan lagi program-program di samping kita jarak kasih. Kita nak buat full bank. Full bank ni kita nak bagi ikan, bagi sayur, bagi keperluan-keperluan kering untuk mereka secara terus. Iaitu dipanggil full bank ziarah kasih. Dia pejabat ini akan beroperasi sehari-hari, dan kita akan kenal pasti kalau mereka memerlukan bantuan beras, gula, tepung, susu sebagainya, mereka akan dapat daripada pejabat ini, dan kita akan siapkan semampu kita. Dan insya-Allah setiap rotation kita buat jadual, iaitu 100 kali yang kita habis, kita akan tambah-tambah, dan kita akan kenal pasti dalam rekod untuk mereka-mereka yang memerlukan. Dan ini dipanggil full bank ziarah kasih, yang kita telah lancarkan. Minggu depan kita akan buat official, masuk dalam Facebook saya, dalam Facebook Selat Kelang, dan juga WhatsApp. Dan kita nak war-warkan kepada semua mereka yang menerima kesusahan musibah ini.
kita alu-alukan mereka datang dan tanggungjawab kita untuk wajib membantu. Yang pemberian 500 pack nasi biryani tu untuk semua, untuk masyarakat di sini. Macam mana? Pemberian 500 pack. 500 pack hari ni. Ya, kita akan buat lagi. Kita akan buat lagi ikut keperluan. Kita akan buat juga di Dun Sementa, kita akan buat juga Dun Meru. Dan ini adalah proses untuk kita nak meratakan pemberian kita. Dan ini akan kita lakukan bukan mengikut waktu yang berkeperluan, tetapi senantiasa kita akan buat. Macam full bank minggu depan, insyaAllah kita akan buat hari Isnin, hari Rabu, hari Jumaat, dan kita akan bagi ikan, sayur dan juga makanan kering. Makanan kering ni macam roti dan juga bekalan keperluan dapur, beras, tepung, susu tu kita akan membuka ruang ini kepada semua rakyat Kapar, semua. Okay. Terima kasih.